Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera. Apa khabar semua? Alhamdulillah, jumpa lagi kita hari ini dalam kelas Pendidikan Jasmani Kesihatan tingkatan 2 dengan topik baru hari ini iaitu kekeluargaan. Okey, insya-Allah cikgu akan cuba sampaikan secara ringkas yang mana sedikit sebanyak kamu boleh cuba untuk faham dan jelas apa yang cikgu ingin sampaikan kepada kamu. Okey, sebelum tu cikgu harap kamu semua dah bersedia dengan buku teks kamu dan alat tulis kamu dan buku nota kamu. Buku teks kamu daripada muka surat 164 sehingga 169. Kamu boleh tengok, kamu boleh baca dan kamu boleh teliti buku teks kamu. InsyaAllah apa yang cikgu nak paparkan ni juga adalah berpandukan daripada buku teks. Cikgu ambil daripada buku teks. Sekiranya kamu ada rujukan lain yang boleh jadikan sebagai bahan rujukan kamu pun kamu boleh gunakan. Kalau ada apa-apa persoalan, pertanyaan nanti, insyaAllah kita boleh berbincang dalam grup Telegram kita nanti. Okey, mari kita tengok apa standard pelajaran yang ingin kita. Yang pertama, standard pembelajaran yang pertama ialah di mana kamu boleh menyatakan maksud jurang generasi. Okey, boleh menganalisis jurang generasi dalam keluarga, menilai kepentingan merapatkan jurang generasi dalam keluarga dan menjana idea cara merapatkan jurang generasi dalam keluarga. Okey. Kalau di tingkatan 1 dulu, kita membicarakan tentang, kalau tingkatan 1 dulu kekeluargaan, kita membicarakan topik lebih kepada tanggungjawab, peranan. Okey, tapi untuk topik tingkatan 2 ni, dia masih lagi tajuk yang sama, cuma dia berkembang. Okey, keluarga kalau dalam buku teks itu merupakan satu kumpulan manusia yang hidup bersama sebagai satu unit kecil dalam masyarakat. Ahli-ahli dalam keluarga sebenarnya mempunyai ikatan kekeluargaan, hubungan darah serta biasanya tinggal bersama. Okey, dalam unit ini memberi informasi tentang jurang generasi dalam aspek kekeluargaan dan kelakuan yang sewajarnya yang boleh diambil bagi merapatkan jurang generasi. Okey, mari kita tengok apa itu jurang. Okey. Keluarga merupakan hubungan yang wujud antara seseorang melalui pertalian darah, perkahwinan ataupun pengambilan anak angkat mengikut undang-undang. Hubungan kekeluargaan merupakan aspek terbesar dan penting dalam proses pendidikan dan kehidupan seseorang. Biasanya, tingkah laku dan cara seseorang individu mencerminkan sesebuah institusi kekeluargaan. Kepincangan atau kegagalan dalam keluarga memberikan implikasi negatif terhadap sasiah dan corak kehidupan seseorang individu. Okey, jurang generasi. Kalau tengok dalam buku teks kamu tu, dalam muka surat 166, okey, ini kita boleh katakan sebagai 6 faktor. Nak kata faktor tak tepat juga, bukan 6 faktor. Ini lebih kepada 6 bentuk kronologi, 6 perbezaan yang boleh kita membezakan generasi antara generasi dengan generasi. Okey, sebelum tu kita tengok jurang generasi ini bermaksud perbezaan antara generasi lama dengan generasi terkini. Perbezaan antara yang lama dengan yang baru. Tapi kena ingat, kalau tak ada yang lama, tak adalah yang baru. Okey, yang kedua, jurang generasi berlaku dari aspek pengalaman, pengetahuan, pemikiran dan juga persepsi. Okey. Dia tak samalah, pengalaman orang dulu dengan sekarang mana sama. Pengetahuan pun tak sama. Okey, cara berfikir pun tidak sama, cara melihat dia banyak benda lah tak sama. Okey, kita bincang, okey, tak ada masalah. Yang ketiga, jurang antara generasi amat ketara dalam hal yang melibatkan cara berkomunikasi dan juga cara berpakaian. Okey, bahasa kamu yang kamu gunakan hari ini terlalu bombastik, tak sama macam orang dulu-dulu. Orang dulu-dulu dia lebih kepada bahasa-bahasa yang puitis, bahasa-bahasa yang sedap telinga dengar. Okey, cara pakaian orang dulu pun lebih sopan. Sekarang pun sopan, bukan tak sopan, kurang sopan. Okey, yang keempat. Generasi terdahulu berada dalam lingkungan zaman dan persekitaran yang berbeza, sementara generasi kini berada dalam zaman dan lingkungan yang serba kompleks, lebih terbuka.
Zaman kamu lebih terbuka dengan dunia-dunia luar. Oh, dulu tak. Dia terhad kepada kawasan-kawasan tertentu sahaja. Okey, kemudian yang kelima, istilah generasi baby boomer. Generasi X, Y, Z dan Alpha digunakan untuk merujuk kepada kelompok generasi dalam kumpulan umur tertentu. Okey, kalau kamu tengok atas tu, dalam gambar rajah tu, okey. Generasi dikategorikan mengikut tahun kelahiran. Baby boomer ni adalah sebelum tahun 1965. Maknanya ni adalah generasi-generasi yang mana melalui zaman Perang Dunia Kedua. Zaman Jepun. Zaman pemerintahan Jepun. Zaman pemerintahan penjajah. Zaman-zaman orang kata apa? Zaman-zaman kebangkitan. Okey. Kalau generasi X bermula dari tahun 1965 sehingga 1980. Generasi Y 81 sehingga 94. Dan generasi Z, cikgu rasa ini mungkin generasi kamu, 1995 sehingga 2010. Dan yang terkini 2011 sehingga 2025, iaitu generasi Alpha. Okey. Okey, yang pertama latar belakang kehidupan. Okey, ni antara yang benda yang mempengaruhi gaya hidup. Contoh, generasi dahulu melakukan kerja sendiri. Melakukan sendiri kerja rumah. Tak ada pakai maid, tak pakai orang gaji. Generasi lah pakai orang gaji. Pakai mesin basuh. Banyak guna teknologi. Banyak guna duit lah. Cerita dia upah orang semua. Senang kan? Ada duit semua boleh buat. Okey, kemudian pengalaman hidup. Okey. Faktor yang kedua, pengalaman hidup yang mempengaruhi corak pemikiran. Contoh, pemikiran generasi awal kemerdekaan ringkas dan pendedahan terhadap dunia luar terhad berbanding pemikiran generasi pada masa kini yang lebih terbuka dan kompleks. Zaman kamu, zaman kita lah, zaman maklumat di hujung jari. Tekan, semua boleh tahu. Tekan, semua keluar boleh tengok. Kan? Okey. Itu pengalaman hidup. Kemudian faktor yang ketiga, jarak umur. Okey, jarak umur mempengaruhi komunikasi. Contoh, generasi dahulu tidak memahami bahasa generasi sekarang yang banyak menggunakan bahasa Selangor. Bahasa Selangor tu macam mana? Macam mana bahasa Selangor? Adakah ayat-ayat yang di shortcomkan ke, diringkaskan ke? Ayat-ayat yang bombastik tak menyangka tu lah ni. Yang kamu suka guna lah. Cikgu pun kadang-kadang guna kat kot. Cikgu pun tak faham kadang-kadang bahasa kamu tu. Okey, kemudian yang keempat, perkembangan teknologi. Okey, semakin canggih. Yalah, dulu mana ada teknologi secanggih yang ada pada masa kini. Okey, contoh dia, generasi dahulu kurang pendedahan tentang alatan komunikasi seperti telefon bimbit, tablet, komputer riba berbanding generasi masa kini. Dulu mana ada laptop, mana ada komputer. Dulu guna typewriter. Kalau kamu pernah tengok typewriter tu, ketek tu, ting, ketek, ting, typewriter macam tu ya dulu. Tu pun kira hebat. Kebanyakan dulu orang tulis tangan. Sebab tu orang dulu tulisan dia cantik. Okey, itu antara faktor wujudnya jurang. 4 faktor ni yang menyebabkan berlakunya jurang. Tapi penting tak nak merapatkan jurang generasi ni? Penting. Kena cari persamaan. Jangan tengok tentang perbezaan sangat. Kena cari pentingnya merapatkan jurang generasi. Yang pertama, nak mengeratkan hubungan. Okey, nak mengeratkan hubungan antara orang lama dengan orang baru. Orang kata datuk dengan cucu lah. Ataupun datuk dengan cicit. Okey. Memanglah ada perbezaan. Tapi kena cari persamaan. Kena ada keinginan nak menyesuaikan diri. Yang tua dihormati, yang muda disayangi. Ayat tu. Okey, yang kedua. Pentingnya kita merapatkan jurang generasi ini supaya boleh memudahkan komunikasi, cara bercakap. Janganlah cakap campur-campur. Guna bahasa yang mudah. Yang mana ya orang tua-tua boleh faham, datuk nenek kita boleh faham. Jangan guna bahasa-bahasa yang bombastik sangat. Okey, kemudian yang ketiga, mengekalkan hubungan yang baik. Okey, mengekalkan hubungan yang baik. Kemudian, mewujudkan keluarga bahagia. Dan yang terakhir, mengukuhkan institusi kekeluargaan. Okey, itu kepentingan merapatkan jurang generasi.
Jangan ada gap sangat. Kadang-kadang hari ni kita tengok cucu dengan datuk dengan cucu ni kadang-kadang tak mesra sangat pun, disebabkan benda-benda tertentu je. Sibuk dengan tabletnya, sibuk dengan handsetnya. Kalau ada ruang, ada masa boleh balik kampung tu, ada di kampung dekat dengan datuk dengan nenek tu, gunalah masa tu bincang, bercakap, bersembang, minta pandangan, minta nasihat. Orang yang berpengalaman ni, memang kadang-kadang orang kata pengalaman ni lebih berharga berbanding dengan teori yang kita ada tu. Sebab pengalaman ni benda yang dia dah pernah lakukan, benda yang dia pernah lalui. Banyak-banyak lah. Okey, itu saja yang cikgu nak sampaikan kepada kamu. Apa-apa persoalan, pertanyaan nanti kamu boleh masuk dalam grup macam biasa. Kita bincang dalam grup Telegram kita nanti, insya-Allah. Jangan lupa pastikan tugasan kamu siap mengikut masa yang ditetapkan, hantar dalam bentuk PDF. Jangan hantar skepin lagi, tak apa, ada seorang dua yang masih lagi, tak apa, cuba tanya kawan-kawan, tak ada masalah. Apa-apa persoalan, pertanyaan, cikgu ulang sekali lagi, kita bincang dalam grup. Kalau malu nak tanya, boleh PM cikgu. InsyaAllah, itu saja cikgu nak cuba sampaikan hari ini. Terima kasih dulu. Kita jumpa dalam grup kejap lagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.